Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi satu kisah inspirasi yang berlaku pada zaman dahulu yang melibatkan seorang perompak. Taubatnya seorang perompak. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengetahuan kita semua, perompak ini namanya adalah Fudai bin Iyad, atau nama penuh dia adalah Abu Ali Al-Fudai bin Iyad. Okay. Nak ceritanya, hebatnya si Fudai ini sebagai seorang perompak ini adalah, Fudai ini dia tak ada game. Dia hanya merompak seorang diri. Dia pergi sambung, dia rompak, dia ambil barang orang seorang diri saja. Tak kira rombongan itu, rombongan yang datang melalui jalan yang dia selalu merompak itu ramai ke, 10 orang, 20 orang ke, dia seorang je pergi merompak dan rampai semua barang itu. Betapa hebatnya Fudai bin Iyad ini sebagai seorang perompak. Subhanallah. Nak dijadikan cerita, dia duk merompak-rompak, orang kata apa, zaman kegemilangannya sebagai perompak. Dia terlihat dan terpikat pada seorang gadis cantik ini. Masya Allah. Seorang gadis cantik ini telah berjaya menawang hati beliau. Beliau pun dengan perasaan yang sangat rindu, perasaan yang ingin berjumpa dengan perempuan itu, dia pergi ke rumah perempuan itu. Dan kebetulan di rumah perempuan itu terdapat satu tembok yang sangat tinggi. Fudai bin Iyad seterusnya tanpa buang masa, biasa nak jumpa orang kesayangan kot, Fudai pun dia panjat. Demi cinta sanggup melakukan apa saja. Dia panjat tembok yang tinggi itu. Dia panjat. Sedang dia panjat tembok itu, tiba-tiba dia terdengar ada suara yang mengalungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia mendengar, dia menjadi leka. Dia mendengar, dia menjadi hanyut dalam lantunan merdu ayat-ayat suci Al-Quran, sehinggalah sampai pada satu surah, yakni surah Al-Hadid ayat ke-16, yang membawa masuk, belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah, serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan. Dan janganlah pula mereka menjadi orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras, dan banyak di antaranya adalah orang-orang yang fasik. Masya Allah. Mendengarkan ayat suci Al-Quran ini, mendengarkan ayat 16 surah Al-Hadid ini, si Fudai ini dia menjadi tergamam. Tiba-tiba dia terkenangkan segala dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dosa rompakan dia selama ini, selama beberapa tahun dia lakukan ini, dia terkenangkan. Dia menangis, lalu dia bercakap, "Ya Allah, aku ingin bertaubat, Ya Allah." Sambungan daripada kisah ini, dia turun daripada tembok, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah sambil muhasabah diri. Dalam perjalanan pulang ke rumah itu, dia jumpa, dia tak serempak pula, dia jumpa satu rumah kecil yang usang. Dia pun stay lah dalam rumah itu kejap untuk muhasabah diri. Ketika dia stay dalam rumah itu, ada satu rombongan yang datang daripada luar wilayah masuk ke wilayah dia. Ada seorang daripada rombongan tersebut berkata, "Kita sepatutnya meneruskan perjalanan ini." Dan seorang lagi menafikan, menidakkan dan berkata, tidak, kita tidak boleh meneruskan rombongan, kerana di wilayah ini ada Fudai bin Iyad, perompak yang hebat. Dia akan merompak segala barang kita. Mendengarkan perbualan rombongan tersebut, Fudai bin Iyad dia berkata kepada dirinya, "Sesungguhnya aku berjalan malam hari ini melakukan maksiat, dan disebabkan maksiat aku ini, orang Islam lain takut pada aku. Ya Allah, sesungguhnya tidaklah engkau tunjukkan peristiwa ini, peristiwa perbualan rombongan itu, peristiwa ini, melainkan untuk aku bertaubat." Subhanallah. Starting point daripada situ, itu adalah starting point di mana Fudai dia berubah menjadi seorang yang beriman, berubah menjadi seorang ahli ibadah, sehingga digelar sebagai Abidul Haram. Maknanya
orang kuat beribadah di Mekah dan juga Madinah. Selain itu juga, Fudail ini terkenal dengan kehebatan dia sebagai penghafal hadis dan juga ahli dalam ilmu fiqh. Betapa hebatnya Fudail ini daripada seorang perompak yang melakukan maksiat kepada Allah menjadi seorang yang patuh kepada Allah dan dikenal sebagai tokoh Islam. Subhanallah. Kesimpulan dan pengajaran daripada kisah Fudail ini adalah sebanyak mana pun dosa kita, kita rasa kita banyak buat dosa, tetapi sekali kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah ampunkan kita. Allah buka peluang untuk kita, Allah buka jalan untuk kita bertaubat dan memperbaiki diri kita. Ada dalam satu hadis kursi, Ya ibnu Adam, law balagat zunubuka ana as-sama' summa ista'fartani ghafartu laka wala abali. Wahai Bani Adam, siapa kita semua? Wahai Bani Adam, sekalipun dosamu setinggi langit, sekalipun dosa kita ni, kalau kita himpun setinggi langit, sekiranya engkau memohon ampun kepada aku, ni Allah yang cakap dalam diskusi, sekiranya engkau memohon ampun kepada aku, nescaya aku akan ampunkan kamu, aku tidak peduli. Subhanallah, begitu luasnya kuasa pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, selagi hayat dikandung badan, selagi kita ada peluang untuk meminta ampun, untuk bertaubat, marilah sama-sama kita bertaubat dan kembali ke pangkal jalan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan keampunan kepada kita dan bagi kita mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.